Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ikhwatul iman, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Kita menyambung bacaan At-Tibyan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, iaitu muka surat 84. Kita masuk pada tajuk Faslun wa yanbaghi an yurattila fi qiraatihi. Itu penulis memakai terjemahan membaca dengan tartil. Ini satu fasal, satu tajuk kecil di bawah satu bab yang besar. An-Nawawi nak menyatakan di antara adab membaca Quran itu bahawa dia kata hendaklah membaca Al-Quran dengan tartil, wayan bari. Dia guna perkataan wayan bari dengan makna kata dituntut, dianjurkan. Kalau boleh jaga masa kita baca Quran itu, bacalah Quran dengan tartil. Wa qad ittafaqa al-ulama ala istihbab at-tartil. Qala Allah Ta'ala awzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Iaitu An-Nawawi menggunakan perkataan, dia kata para ulama sepakat, telah berlaku ittifaq para ulama atas akan dianjurkan hal itu. Istihbab ala istihbab tartil, sangat-sangat dianjurkan bila baca Quran baca dengan tartil, kerana berdasarkan firman Allah Ta'ala warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Jadi dalam ayat ni Allah kaitkan sembahyang dengan baca Quran. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Auzid alaihi, waktu sembahyang itu, sembahyang tahajud itu, kata Allah tambah sikit. Bangkit malam penuh atau setengah malam atau kurang daripada tu sikit, atau Allah kata auzid alaihi, ataupun tambah sikit waktu sembahyang malam, bagi waktu pada waktu malam itu. Dan Allah Ta'ala kata masa itu sangat baik untuk baca Quran, dan bacalah Quran dengan tartil. Baik, ini ad-dalil Al-Imam Nawawi bawa kepada kita tentang disuruh baca Quran dengan tartil. Kata Imam Nawawi, wa sabata an Ummi Salamah annaha na'atat qira'atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qira'atan mufassaratan harfan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i. Qala at-Tirmizi hadithun hasanun sahihun. Diriwayatkan daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha bahawa dia menggambarkan bacaan Al-Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bacaan yang jelas huruf per hurufnya. Riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi dan Nasa'i. At-Tirmizi menilai hadis ini dengan nilai yang hasan sahih. Jadi ini di antara dalil Imam Nawawi, bukan sahaja ayat Quran, bahkan ada hadis daripada Ummu Salamah
yang menyatakan bahawa Nabi Ummu Salamah ketika dia menggambarkan bacaan Nabi, dia cerita balik Nabi baca Quran macam mana, maka Ummu Salamah menyatakan bacaan Nabi itu harfan, jelas huruf dia, satu huruf, kesemuanya orang dapat dengar. At-Tirmizi kata hadis ni adalah hadis yang hasan sahih. Namun ulama kata sanad dia gharib. Hadis ni dia hasan sahih tapi sanad dia gharib, menyebabkan sebahagian ulama menilai hadis ni dengan nilai yang dhaif. Tapi dia bukan dhaif jiddan. Kerana itu An-Nawawi letak juga hadis ni sebagai dalil, sebagai sokongan untuk tajuk ini. Sebab daripada hadis ni boleh ambil istifadah, boleh ambil dalil hukum. Walaupun dalil hukum itu tidak kuat, tetapi ada daripada hadis Anas. Cuma Allah Ta'ala yang maha mengetahui kenapa Imam Nawawi bawa hadis ni dan dia tak bawa hadis Anas. Hadis Anas itu lebih jelas lagi. Bacaan Nabi adalah bacaan yang tartil. Jadi hadis ni dapat kita jadikan pegangan sebab dia ada syawahid dia, ada sokongan yang lain. Kemudian kata Imam Nawawi, wa an Muawiyah bin Qurrah an Abdullah bin Mughaffal qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma fathi Makkah ala naqatihi yaqra'u surat al-Fath farajja'a fi qiraatihi, rawahul Bukhari wa Muslim. Nawawi bawa sokongan dalil yang lain untuk tajuk ni. Dia kata Muawiyah bin Qurrah meriwayatkan daripada Abdullah bin Mughaffal. Kata Abdullah bin Mughaffal, pada hari penaklukan Mekah, berlaku hari penaklukan kota Mekah, dia kata ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah di atas untanya. Rasulullah membaca surah Al-Fath secara berulang-ulang. Ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Aku tengok Nabi baca surah Fath. Inna fatahna laka fatahan mubina. Masa nak berlaku Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah, masa tu Nabi ada di atas belakang unta dia. Nabi baca dan aku boleh dengar bacaan Nabi. So kalau Nabi baca kalang kabut, baca cepat, orang tak boleh nak rekod. Jadi itu dalil yang Nawawi ambil daripada hadis Bukhari Muslim untuk sokong tajuk dia bahawa kita disuruh menunaikan hak Quran, itu baca Quran dengan tartil, bacaan dia tartil. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyatakan, dia kata wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala la an aqra'a suratan urattiluha ahabu ilayya min an aqarra al-Qur'ana kullahu. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku lebih suka membaca satu surah dengan tartil daripada membaca Al-Quran secara keseluruhannya. Ini perkataan Abdullah bin Abbas. Dia kata aku lebih suka membaca satu surah dengan tartil. Aku suka kalau satu surah dapat dibaca dengan tartil daripada kita menghabiskan keseluruhan kita khatam Quran tapi tak tartil. Baik, kita jangan lupa ikhwan, dalam pelajaran yang kita dah lalui dah, tartil, Quran kata kepada kita baca Quran dengan tartil. Bacaan Quran itu mesti dengan tartil.
apakah yang dimaksudkan dengan tartil? Bacaan tartil bermakna bacaan yang di dalamnya ada tadabbur dan tafakkur, baru jadi tartil. Tadabbur bermakna dubur, kita tahulah dubur benda di belakang. Benda belakang. Jadi bila kita sampai di belakang ayat, ujung ayat lah, kita berhenti sah. Tafakkur, memikirkan. Ambil masa nak faham dia, nak hayati dia. Jadi bila dalam bacaan itu ada tadabbur campur dengan tafakkur, maka itulah makna tartil. Cumanya ada orang dia memisahkan tartil, bacaan tadabbur, dia pisah. Dia kata tadabbur benda lain, tafakkur benda lain. Dia pisah. Dan tartil dia kata benda lain. Bila dia pisah, kalut lah, jadi kalut lah. Bermakna tartil dia cari makna lain, dia terjemah makna lain. Tadabbur dia terjemah makna lain. Tafakkur dia terjemah makna lain. Bermakna di situ ada tiga, tartil, tadabbur dan tafakkur. Tak, sebenarnya bukan begitu. Dia tak dipisahkan. Bacaan tartil adalah bacaan tadabbur dan tafakkur. Cumanya lagi satu masalah, bila sebut tadabbur, orang kita bila kata tadabbur itu daripada tartil. Jadi ayat tadi, warattilil qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Jadi kalau kita terjemah bahasa kita, bacalah Quran dengan berisikan tadabbur dan berisikan tafakkur. Tadabbur kita baca, berhenti sah, lepas tu renung sah ayat tu, hayati ayat tu. So itu atas orang lah. Kalau orang tu dia mempunyai hati yang kuat, fikiran yang kuat, maka masa dia ambil tu tak lama lah. Tapi bagi orang yang slow, RAM otak dia slow, dia akan ambil masa panjang lah. Sebab dia mungkin nak kumpul apa-apa, nak fikir ayat tu macam mana dia nak hayati, mungkin dia makan masa yang panjang. Jadi bagi orang yang cargah ni, dia mungkin makan masa yang cepat. Baik, tadabbur yang masuk di dalam perkataan tadabbur ni ada dua. Satu kita kata tadabbur lafaz, satu tadabbur makna. Kedua-duanya adalah tadabbur. Boleh Haji Abdul Karim? So, dalil yang kita duk baca sekarang ni, Nawawi nak ajak kita bahawa di antara adab kita dengan Quran itu, mestilah kita baca Quran dengan tartil. Betul? Dan kita duk jumpa hujah-hujah daripada ayat Quran, daripada dua hadis, dan sampailah kita berhenti sat pada perkataan Abdullah bin Abbas. Dia kata baca satu surah dengan tartil lebih aku suka daripada baca Quran seluruhnya tanpa tartil. Sekarang ni saya nak ajak kita faham makna Ibnu Abbas ni. Apa maksud dia? Bacaan tartil lebih aku suka. Baik. Kalau faham cara kita, yang kita duk faham lah ni, saya ambil faham cara kita dululah. Bermakna baca Quran dengan tartil satu surah penuh. Habis itu lebih baik daripada khatam Quran tanpa tartil. Betul? Baik. Sekarang ni yang kita faham, tartil itu ialah bacaan yang bermuatankan tadabbur dan tafakkur. Betul? Baik. Yang dipaham sekarang ni, bila kata tartil itu maknanya bacaan yang ada tadabbur. Tadabbur yang dipaham sekarang ni apa? So kita masuk kelas tadabbur. So kelas tu duk kupas ayat je lah. Betul? Makna ayat. Cuba faham kan? Baik. Jadi bila kita faham kata tadabbur itu, kita masuk, kita kupas ayat tu. Okey? Itu nama dia
tadabbur dengan makna. So kita nak kena faham makna lah. Tadabbur dengan makna ni dia luas. Dia luas. Nanti saya akan bagi. Tapi ada lagi satu tadabbur, dia masuk dalam tadabbur, tapi orang hari ini memisahkan. Orang hari ini tak masukkan dia dalam tadabbur, tapi sebenarnya dia adalah pintu awal tadabbur. Tadabbur lafaz. Tadabbur lafaz. Okey. Patah balik kepada makna tadabbur. Tadabbur bermakna bila kita baca ayat, kita baca sebagai contoh, katakanlah kita baca iza jaa nasrullahi wal fath. Kita berhenti ya. Tadabbur maksud dia kita tafakkur. Kita berhenti dah. Kita tengok balik ayat tu. Yang kita baca apa. Tadabbur lafaz bermakna kita berhenti, wal fath kita berhenti, tafakkur balik lafaz dia. Yang kita sebut itu seperti tak dia diturunkan. Kalau ja, sebut ja tak? Ja'a tak kita sebut. Nasrullah, kita sebut betul tak? Nasrullah. Panjang dia, baris dia, cukup tak? Itu nama dia tadabbur lafaz. Tadabbur lafaz ini, kesepakatan para ulama kata dia wajib. Wajib. Dia tak boleh dipisahkan dengan Al-Quran. Tengok yang masuk dalam tadabbur secara lafaz ni apa dia? Tapi saya habaq dahulu awal-awal bahawa tadabbur ada secara makna lafaz, ada secara makna dia. Makna dia macam kita duk belajar sekarang ni lah. Kelas tafsir, kelas penghayatan itu tadabbur dengan makna. Kita mencari makna ayat. Kita kupas ayat. Tadabbur secara lafaz ini, dia duduk nombor satu. Tak mungkin orang boleh pergi tadabbur yang kedua tadi. Kalau tadabbur yang pertama ni dia fail. Dia tak boleh. Sebab perkataan Abdullah bin Abbas, baca satu Quran dengan tadabbur, baca satu surah dengan tadabbur, dengan tartil, maknanya tadabbur dan tafakkur, lebih aku sukai daripada baca Quran semua khatam tanpa tartil. Tanpa tartil. Dan sekarang ni kita duk cari makna tartil. Tartil artinya tadabbur dan tafakkur. Artinya apabila satu orang tu baca ayat Quran satu surah dengan tartil, artinya di dalamnya ada tadabbur dan tafakkur secara lafaz dan makna. Adalah itu yang lebih baik. Lebih aku sukai, yang itulah yang aku suka. Itulah yang Nabi ajak kami, daripada satu orang tu baca Quran khatam habis tapi tidak ada tartil. Tadabbur makna duduk nombor 2. Tadabbur lafaz duduk nombor 1. Apa dia tadabbur lafaz ni? Iaitu kita kena baca Quran seperti mana pada hari dia diturunkan. Quran mesti dibaca seperti mana dia diturunkan. Dia diturunkan dengan lafaz, dengan kalimat, dengan baris, dengan bacaan mati, kita kata sukun, dengan waqaf. Quran diturunkan dengan wasal. Dia ada ibtida, dia ada huruf, dia ada makhraj, dia ada sifat. Apabila kita baca Quran dengan cara itu, kita dikatakan sedang mentadabbur Quran secara lafaz. Jadi siapa-siapa membaca Quran tanpa tadabbur yang pertama, Ibnu Abbas kata aku tak suka. Walaupun dia baca Quran itu 30 juzuk. Artinya dia baca Quran, makhraj tak betul, sifat huruf tak betul, baris tak betul, berhenti tak betul, sukun dia tak betul, waqaf dia tak betul, wasal dia tak betul, ibtidak dia tak betul, lahan dia bermasalah, tahsin dia tidak ada,
qiraat dan lentang pukang. Bermakna tidak ada tadabbur secara lafaz. Dia tak memelihara lafaz Quran seperti mana Quran diturunkan. Tiba-tiba yang tu dia tak jaga, dia hanya jaga tadabbur pada makam yang kedua. Tadabbur dengan makna. Dia duk mencari makna Quran. Tapi bila suruh dia baca Quran, dia boleh baca, bukan tak boleh baca. Tetapi lentang bukang. Lentang bukang. Kalang kelibut dia baca. Dia baca Quran tak ada panjang, tak ada pendek. Seolah-olah Quran tidak diturunkan dengan haknya. Kenapa? Kerana dia mengeluarkan yang pertama dalam makna tadabbur. Dia kata tu bukan tadabbur. Yang tu tak ada kena mengena dengan tadabbur. Tadabbur adalah mengetahui maknanya. Tadabbur adalah mencari arti ayat. Itu sahaja tadabbur. Baca Quran dengan tartil, dia tak masuk dalam tadabbur. Sedangkan literal ayat, warattilil Qur'ana tartila. Literal ayat, baca Quran. Sebab ayat tadabbur, Allah guna perkataan tadabbur. Afala yatadabbarunal Quran. Kenapa mereka tidak tadabbur Al-Quran? Berhenti saat, fikir, renung makna. Sebab itulah yang kita jumpa dalam hadis. Abdullah bin Abbas kata, turun 10 ayat. Nabi baca pada kami hafal. Lepas kami hafal, kami cuba faham makna dia dan kami amalkan. Kami mai pula jumpa Nabi. Nabi baca lagi 10 ayat yang lain. Jadi dia start dengan apa? Baca. Pasal tu dia start dengan iqra, baca. Jadi bila kita pergi kelas tadabbur, dalam kepala kita kan, tak masukkan dalam kepala kita makhraj Quran itu bukan tadabbur. Kita telah melakukan jenayah ilmu dalam adab. Kerana kita hanya meletakkan Quran itu pentingnya pada tadabbur. Yang kedua, lentang pukang pun Tuhan tak peduli. Sedangkan Quran itu kalamullah yang diturunkan dengan haknya. Ma tak boleh tukar jadi me. Rahim tak boleh tukar jadi Rahim. Tak boleh tukar. Dia kena baca Rahim. Tak boleh baca Raim. Tak boleh. Akbar tak boleh baca dengan Akbar. Tak boleh. Alif atau Hamzah tak boleh baca dengan Ain. Kewajipan kita memelihara hak Quran seperti mana dia diturunkan dulu. Maka kerana itu, mesti kita tahu, kita cuba nak faham perkataan Abdullah bin Abbas ni. Abdullah bin Abbas kata, aku lebih suka membaca satu surah dengan tartil daripada membaca Al-Quran secara seluruhnya. Baca seluruhnya itu sudah tentu tanpa tartil. Sebab yang dia naknya ialah bacaan dengan tartil. Satu orang tu boleh khatam Quran. Alhamdulillah saya khatam Quran. Tapi tidak ada tartil. Tartil itu adalah tadabbur dan tafakur. Dan bahagian dia ada dua. Satu melibatkan lafaz, satu melibatkan makna. Yang orang tumpu pada hari ini adalah yang melibatkan makna dan meninggalkan lafaz. Seolah-olah Quran ni tak penting lafaz dia. Dan ada orang bercakap dengan bahasanya agak pedas. Dia kata Allah tak melihat kita baca Quran tu salah, tapi Allah nak tengok kita faham tak ayat-ayat dia. Ini benar-benar ghalat. Apa dia? Salah total dan fatal. Jadi saya ulang lagi sekali ikhwan, tadabbur secara bahasa dia merujuk kepada menjaga makhraj Al-Quran. Sifat itu melibatkan huruf-huruf Al-Quran. Huruf makhraj melibatkan huruf keluar. Sifat. Tadabbur ini melibatkan barih, sabdu, tanda mati, waqaf, wasal, ibtida. Lahan, iaitu kecenderungan sebutan kita mesti mirip kepada bahasa Arab. Sebutan dia mesti mirip, condong kepada Arab. Dia tak mau lahan kepada ajam. Kita punya telok tu tak mau celok.
Kadang-kadang dia baca tu kita tahu dia duduk belah Kedah. Bacaan dia tu memang bacaan Kedah betul. Mo sebiji betul. Lahan dia itu lahan yang agak qabih, buruk. Seolah-olah lahan yang melebihan itu seolah-olah kita macam tak peduli. Quran itu diturunkan di atas hak dia. Dan tadabbur ini juga melibatkan masalah tahsin. Kita memberi bacaan yang elok, termasuk di dalamnya tarannum. Sebab dalam riwayat Muslim Nabi kata, bukan dari kami orang yang tidak bertarannum dengan Al-Quran. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Memperindahkan suara dia dengan Al-Quran dan qiraat yang 7 yang diiktiraf itu. Sampai Nabi kata, siapa nak tengok Quran seperti mana dia diturunkan, Nabi kita dengarlah bacaan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni qiraat dia baca sebiji seperti mana Quran diturunkan. Jadi Quran ni ada hak yang wajib kita pelihara, iaitu kena jaga dia seperti dia diturunkan. Tu inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi jangan menghilangkan itu. Yang kedua, barulah masuk tadabbur dengan makna. Tadabbur dengan makna ni melibatkan terjemahan. Kalau kita bukan orang Arab, melibatkan terjemahan lah. Kalau orang Arab, kita terus kepada lurah dia. Kalimah ni berapa makna dia, berapa asal kalimah apa, melibatkan sikit sebanyak bahasa Arab. Itu juga termasuk dalam tadabbur yang kedua. Melibatkan asbabun nuzul, ibrah ayat. Ayat itu mansuh ataupun tidak. Melibatkan pelajaran yang kita nak ambil daripada ayat itu. Maka itu adalah tadabbur pada makna yang kedua. Jadi bila kita sebut tadabbur, tafakkur, ingat perkataan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Itu arahan daripada Allah, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Artinya Quran yang kita baca itu mesti ada tadabbur dan tafakkur. Mesti ada tadabbur dan tafakkur secara lafaz, mesti ada tadabbur dan tafakkur secara makna. Dan kedua-duanya itu tidak boleh dipisahkan. Dan kita kena tahu satu perkara, para ulama kita kata menerima kaedah bahawa boleh membaca Al-Quran, bolehnya, harusnya membaca Al-Quran sekiranya kita tak mampu tadabbur pada makna yang kedua. Boleh baca Quran. Tadabbur yang kedua maksudnya apa? Makna kan? Ya. Tetapi para ulama sepakat menyatakan tidak boleh baca Quran tanpa tadabbur yang pertama. Ya, lafaz tak boleh. Ada orang dia baca Quran, dia tak tahu makna. Adakah dengan itu terhalang dia baca Quran? Tak. Para ulama telah sepakat benarnya tidak. Dia kena baca Quran. Dia tetap hafal Quran. Tetapi kalau dia tahu tadabbur yang kedua, tetapi dia tak tahu tadabbur yang pertama, maka para ulama sepakat dia dosa, dia berdosa. Dia menanggung dosa. Sebab apa? Sebab dia tidak memberi hak kepada Al-Quran seperti mana Quran diturunkan. Kenapa kita kena baca Quran dengan tadabbur yang pertama? Masa kita baca Quran kena jaga hak dia, huruf dia. Kerana dia adalah kalam Allah. Kita kena jaga kalam Allah seperti dia diturunkan. Kalau kita ubah sikit di atas kelalaian kita, di atas kealpaan kita, bermakna kita sedang buat tahana dengan kalam Allah. Jadi, kalau boleh saya katakan, saya pakai perkataan ini, tadabbur yang pertama, tadabbur lafaz ini, dia melibatkan hukum tajwid. Kita ni tak tahu, kita ni tak ada apa, belum kita ni tak ada bahasa. Kita kata tajwid. Bila kita kata tajwid, bunyi dia ringan tak? Bila kita kata tadabbur, bunyi dia nampak macam
eksklusif. Oh, nampak macam dahsyat. Sebenarnya kalau kita pergi lihat, tajwid itu maksud dia apa? Tajwid itu kita pakai makna apa belum? Elok. Betul? Bila kita jom kita belajar tajwid, jom kita buat kelas tajwid, maknanya jom kita belajar bagi elok bacaan kita terhadap kalam Allah yang sememangnya kalam Allah itu kalam Tuhan yang maha elok. Mana boleh kita kata fikirlah. Kat mana boleh fikirlah? Tentulah apa kita kata, dia punya tahap wajib dan kifayah dia berbeza. Label mana wajib belajar dan label mana kita belajar dia dah tak jadi wajib. Itu guru Quran lah kan memberi endorsement. Dia puas hati tak dengan kita punya makhraj, huruf kita, sifat huruf yang kita sebut. Kita wakaf ni macam mana, wakaf kita ni macam mana. Kita ada contoh orang baca, iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. So dia baca lagu tu, maka dia kalau baca sendiri dia mesti iza je lah aku baca apa lagi, bunyi pun iza je. Tapi bila dia duduk di depan guru yang melibatkan, kenapa makhraj ni penting? Sebab Quran turun dalam makhraj dia. Dan hamba-hamba Allah ni ada lidah yang berbagai-bagai. Ada lidah Jawa, ada lidah Arab, ada Ajam. Lidah mereka ini bermasalah. Dan Tuhan telah ambil kira semua tu. Pasal itu dibenarkan perubahan baris. Huruf ini, Sad boleh tukar dengan Sin, Zal boleh tukar dengan Zai. Kalau ada kes tertentu, Dad boleh tukar dengan Za. Itu hukum. Itu memang telah ada kiraat lagu tu. Kerana Tuhan telah tahu lisan-lisan hamba dia. Cuma kadar kita mesti mendapat pengesahan daripada guru. Kita tak boleh puas hati. Guru akan beritahu ni khak kita macam mana. Tak ada orang bang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akbar ni tak ada huruf Arab. Ak ni tak ada. Alif di atas bunyi A, alif di bawah bunyi I, alif di depan bunyi U. Jadi bacaan dia A, I, U. Alif baris di atas, kaf mati. Kaf di atas ka, kaf di bawah ki, kaf di depan ku. Jadi alif baris di atas A, kaf baris di atas ka. Sekarang kaf tu mati. Bunyi alif kena ada, bunyi kaf kena mati. Pasal tu jadi ak. Kalau kita kata ak, saya ingat pening kaf tu. Baik, kalau dia baca ak, dia tidak niat kata dia ubah, maka dia tak berdosa. Tetapi dia telah mengubah secara lafaz telinga. Dia telah menyebut, sebab lafaz Allahu Akbar dalam azan tu dia diturunkan dalam mimpi. Sahabat tak tahu nak sebut apa. Abdullah bin Zaid mimpi, Umar pun mimpi yang sama. Lepas tu datang baca depan Nabi, Nabi bagi endorsement. Maka mestilah dia dibaca seperti mana dia diturunkan. Sebab dia kalam Allah. Jadi guru tajwid bila dia mengajar tajwid, apakah di antara kewajipan dia, dia kena bagi tahu kepada murid dia kenapa mereka kena belajar tajwid. Sekarang tajwid dengan tadabbur telah dipisahkan. Sedangkan belajar tajwid itu daripada pintu tadabbur. Tapi telah dipisahkan. Orang belajar tajwid tidak diiktiraf itu kelas tadabbur. Awak belajar tajwid, lah tajwid biasa-biasa, kami tadabbur. Dia tidak mengiktiraf belajar tajwid itu adalah tadabbur. Sedangkan belajar tajwid itu adalah pintu awal nak masuk kepada tadabbur makna yang kedua.
Jadi kalau kita hebat, dulu dalam Malaysia ada orang cakap, saya telah pun khatam membaca Quran terjemahan sebanyak 3 kali. Orang tanya dia, yang Arab tu baca ke tak? Dia kata, yang tu saya tak boleh baca lah, tapi saya telah khatam baca yang Melayu tu 3 kali. Iyalah, dari segi knowledge dia dapat, dari segi barakah tak ada. Sebab dia telah meninggalkan tadabbur yang lebih penting. Jadi kerana itu, tadabbur dengan makna ni, dia telah menjadi sifat ahli Quran. Mana-mana ahli Quran yang telah memasuki tadabbur pertama, itulah sifat mereka berjalan ke tadabbur yang kedua. Tidak ada ahli Quran yang tidak terlibat dengan tadabbur makna kedua setelah mereka selesai tadabbur yang pertama. Kenapa? Kerana keindahan Quran, keasyikan Quran, mukjizat Quran akan memaksa mereka nak mengetahui apa yang sedang mereka ucapkan. Tapi kalau kita balikkan, kemungkinan ramai orang masuk kelas tadabbur yang kedua tak lepas tadabbur yang pertama. Bacaan dia janggai, panjang pendek tak tentu hala. Pandang pendek tu kita tanya Pak Long lah takat mana had dia. Tapi yang paling penting dalam tadabbur ni makhraj dia, sifat dia, baris dia, lahan dia. Ini adalah benda yang cukup penting. Mana boleh kita sebut, so, apa orang putih kata beginning kan. Kawan tu baca lagu mana? Beginning kan. Beginning dia baca. Lepas tu dia tak lepas nak sebut beginning, dia duk ulang apa? Beginning. Mana Somalia je? South Africa. Alah kita kata beginning ke, meaninging ke. Pelingkup bila bukan penting pun, yang penting kita tahu makna dia. Tak boleh akan rosak bahasa Inggeris. Akan rosak. So kata duck dengan duck. Nampak? Nampak tak tahu. Kan? Duck pertama dia D-U-C-K. Pek-pek. Quick. Itu. Duck yang kedua dengan makna gelap. Kegelapan. Apa? Tengok. Siapa nak kena sebut betul-betul? Sebut bila tak betul pun. Yang penting ertinya. Saya dah bagi tahu ertinya. Cuma saya sebut dalam bahasa orang putih tak betul. Tuhan bukan nak tengok tu sangat. Lingkuplah bahasa Inggeris. Tetapi kenapa bahasa Inggeris orang nak sebut betul, sebut kena betul, makna kena betul, Quran aja tak? Quran boleh sebut salah, makna aja betul. Ini nama dia suatu penyelewengan dalam tadabbur. Dan ini tidak boleh diterima. Jadi yang Abdullah bin Abbas nak bagi tahu pada kita, apa dia? Baca Quran dengan tadabbur yang pertama dan tadabbur yang kedua lebih hanya satu surah aja, itu jauh lebih baik daripada baca Quran tanpa tadabbur yang pertama. Perut aja dia pilau tu, dia pun tak tahu apa yang dia baca. Jadi kerana itu diperlukan kedua-duanya untuk melahirkan nilai nilai tadabbur ni pada ikhwan, nilai menuju penghayatan, kekhusyukan, pengamalan. Yang paling dahsyat tadabbur ni dia menuju kepada nilai istiqamah dengan ayat tu. Kita istiqamah dengan Quran. Tadabbur adalah jalan menuju istiqamah dengan ayat. Kita akan dapat kelazatan ayat, kita akan dapat hayati, kita boleh menangis. Orang lain tak rasa ayat itu, kita dapat rasa keindahan dia, kekuatan dia, takjub dia, nilai dia. Kerana tadabbur. Tengok bila Imam Shuraim tadabbur, Imam Sudaisi tadabbur, kita yang tak tahu apa. Tapi dia berjaya buat kita menangis walaupun kita tak tahu kelas tadabbur yang kedua. Kerana mereka tadabbur yang pertama, dia telah meluluhkan jiwa kita. Maka ini mesti difaham betul-betul perkataan Abdullah bin Baik. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala
dia kata wa an Mujahid annahu su'ila an rajulaini qara'a ahaduhuma al-Baqarah wa ala Imran wal akharu al-Baqarah wahdaha wa zamanuhuma wa ruku'uhuma wa sujuduhuma wa julusuhuma sawa'a qala alladhi qara'a al-Baqarah wahdaha afdalu. Imam Mujahid ni imam tafsir, dia ulama tafsir, pernah ditanya tentang dua orang. Salah satunya membaca dalam sembahyang dia Baqarah dan Ali Imran dalam solat. Dia baca dua surah, dan satu lagi membaca surah Baqarah sahaja. Sedangkan lama solat, yang satu lama solat membaca surah, lama depa rakaat, sujud dan duduk dalam sembahyang adalah sama. Masa ambil sama, cuma dia ni dapat dua surah, dia ni dapat satu surah, semua sama. Lalu orang tanya pada Imam Mujahid, macam mana dua orang ni? Imam Mujahid menjawab, orang yang membaca surah Baqarah sahaja lebih afdal. Sebab apa? Sebab dia akan dapat lebih tartil. Dia akan lebih tartil, maka dia lebih afdal. Bacaan dia akan lebih tartil, lebih cermat, lebih tadabbur, lebih tafakur. Dan itu akan melahirkan kekhusyukan yang luar biasa untuk dia. Ia juga melarang membaca Al-Quran dengan sangat cepat, yang biasa disebut dengan hadz, ataupun disebut yusamma al-hadza. Al-hadza, baca Quran dalam keadaan hadza, baca gopoh, kelang kabut, baca cepat sampai hilang makhraj. Setiap ayat dia wakaf. Dia tak tahu nak sebut tak tahu, dia wakaf. Iza jaa nasrullahi wal fath. Dia baca iza jaa nasrullah wal fath. Dia suka wakaf. Maka ini bacaan hadza, tak bagus. Dia baca dengan dia tak bagi hak-hak Quran. Dia wakaf tak betul. Wakaf qabih. Sebab apa dia kata qabih? Dia akan mencederakan ayat itu. Tak betul. Bukan itu maksud Tuhan. Maka dia pergi pakai tang kepala. Dia pergi heret. Kadang orang wakaf tak kena. Innallaha kana tawwaba. Dia ambil ha kana tawwaba. Dia pergi ambil ekor Allahu tu. Dia pergi ambil ekor. Lepas tu dia jadi lintang bukang. Ini semua bacaan yang mesti dijauhi. Tak sepatutnya demikian. Kemudian kata Al-Imam Nawawi, diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahawa seseorang berkata padanya, sungguh aku membaca surah Mufassal dalam satu rakaat. Abdullah menjawab dengan bacaan cepat seperti bacaan syair, sungguh ada orang-orang yang membaca Al-Quran sedangkan Quran mereka tidak melampaui tulang selangka mereka. Akan tetapi Al-Quran hanya bermanfaat bila mempengaruhi hati lalu tertanam di dalamnya. Ini dalam riwayat Bukhari. Ada orang baca Quran, dia seronok, dia bercerita, dia baca surah Mufassal. Mufassal surah pendek-pendek. Surahnya ayat dia pun pendek, surah tu pun pendek. Maka jadi khilaf para ulama, dia start tak mana. Kebanyakan ulama kata dia start dengan Qaf. Dia berakhir sampai An-Nas. Jadi daripada Aqaf turun ke bawah tu dipanggil surah Mufassal. Dia banyak fasal. Fasal tu tempat berhenti dia banyak. Ataupun Hujurat kah. Itu masuk dalam surah Mufassal. Dia kata saya baca surah Mufassal ni dalam apa? Dalam satu rakaat. Dia baca banyak. So Abdullah bin Mas'ud kata kat dia, hang baca lagu mana? Baca syair. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau macam itulah cara hang baca Quran, maka dia kata inna aqwaman yaqra'una al-Quran la yujawizu taraqiyahum walakin iza waqa'a fil qalbi farasakha fihi nafa'a. Dia
Dia kata ramai orang baca Quran tapi tak lepas pun daripada kat sini aja. Taraqiyuhum ni, dia ada kat sini je. Tak lepas. Bahagian ni ada tulang. Ni aja tempat dia bah. Takat ni je dia boleh berkeluar makhraj, tapi tak sampai apa kat Tuhan. Bacaan yang betul adalah bila kita baca, dia meresap masuk ke dalam hati. Itulah bacaan Quran yang betul. Berilah hak Quran. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, dia kata qala al-ulama at-tartilu mustahabbun litadabburi wa li ghairihi. Qalu wa lihaza yustahabbu at-tartilu lil ajami alladhi la yafhamu ma'nahu lianna zalika aqrabu ila at-tawqir wal ihtiram wa ashaddu ta'thiran fil qalbi. Ini perkataan Imam An-Nawawi. Imam Nawawi kata, para ulama kata, bacaan tartil itu mustahab, sangat dituntut untuk tadabbur ataupun lainnya. Bacaan tartil lebih kita utamakan. Sebab apa? Sebab dia akan membentuk tadabbur. Dia akan membentuk tadabbur dan tafakur. Dan ulama kita juga kata, dianjurkan bagi orang Arab, orang bukan Arab yang tidak memahami maknanya, kerana hal itu lebih menghormati dan memuliakan Quran serta lebih mempengaruhi hati. Jadi bagi orang Arab, orang bukan Arab, disuruh sangat baca dengan bacaan yang tadabbur ini, sebab begitulah keadaan dia. Kita baca Quran dengan cara tartil, dia lebih kepada tawqir, ihtiram. Kita nampak kata kita menghormati Al-Quran, nampak kita mengagungkan Al-Quran, dan bacaan tartil ini asyaddu ta'thiran, dia lebih meninggalkan bekas dalam hati kita daripada kita baca cara cepat. Terutama Nawawi kata, ulama kata, terutama pada orang yang bukan Arab. Seorang Arab ni dia ada kelebihan bahasa Arab dia tu, tapi orang bukan Arab ni adalah orang yang berhajat kepada nak kena terjemah, nak kena tahu makna. Maka sangatlah bacaan tartil yang di dalamnya ada nilai tadabbur, tafakur. Baik. Al-Imam Nawawi, ini tajuk yang dibuka kepada kita ikhwan. Baik. Saya katakan ikhwan bahawa tajuk yang Al-Imam Nawawi perkenal pada kita malam ni, tajuk ini dia bagi tahu kepada kita satu tasawur, satu gambaran besar bahawa Al-Quran yang kita baca itu benar-benar hukum kita kena memberi penghormatan dan pengagungan. Tak kalau tak lepas. Dia dalam semua bab dia mesti ada had fardu ain. Had fardu ain. Kita belajar tajwid, dekat mana yang fardu ain, dia mesti ada had. Bukanlah sampai kita nak jadi qari, masuk musabaqah international, kita menang, yang tu dah melepasi. Dia mesti ada satu had. So had itu bila kita baca, semua guru Quran dengar, dia kata, iyalah, memang ada tajwid lah. Cuma dia kata, kalau ni sikit baguslah. Maknanya kita dah melepasi yang wajib tu. Kita dah tahu dah kenapa sabdu tu kena ada. Kenapa? Tapi kalau sampai tak tahu, sampai ekor kepala pun tak tahu, maka tak akan sempurna tadabbur yang kedua kalau tadabbur yang pertama tak habis. Jadi ikhwan, kita kena ubah sebut kepada kelas tajwid itu, kena ubah supaya kita nampak nilai tadabbur. Selagi kita duk sebut kelas tajwid ni, selagi tu kita tak tahu dia tadabbur. Selagi tu kita tak tahu. Belajar apa tajwid? Asli, tabi'i. Baru ni dia pukang saya duk cari Pak Long, apa panggil Ustaz Isyam semua tu, jadi muzakarah pula. Idaram apa? Mutajalisain. Jadi macam mana ni?
tanya, bincang. Ya. Kalau benda kita, ya betul, kita tak tahu man asli. Tapi bila sampai di situ bacaan kita asli. Kita tak tahu dia gunah ke tak gunah. Tapi bila kita baca, kita gunah. Tak apa, itulah melepasi. Tapi kalau kita tahu nama dia, ikhwan, kena buang pemikiran tak betul. Sebab kita nak panggil kalam Allah ni nama. Mad asli tak ada dalam buku bahasa Malaysia. Kalau dalam buku bahasa Malaysia, mad asli itu nama orang. Hak orang asli. Dia nama adalah isi. Tapi mad asli itu suatu nama lain kepada hurufnya Allah pakai mewakili kalam dia. Jadi menjadi suatu keaiban kita bila orang tanya pasal kalam Tuhan, kita tak tahu. Dia aib. Dia aib. Saya kata kat Pak Long, berdosa saya tak tahu. Pasal Pak Long tolong saya. Jadi fardu kifayah. Tapi kalau sampai orang tanya, dia tak tahu. Ni waladdallin. Ni apa nama? Apa nama? Kita tak tahu nama lain kepada kalam ilahi. Masalah. Sebab Quran itu kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Baru liyatadabbaru bihi. Liyatadabbaru. Quran yang diturunkan kepada engkau Muhammad, kitab yang penuh dengan berkat supaya ditadabbur akan dia. Nama dia berkat, baris dia berkat, baca dia berkat. Sampai saya ingat lagi orang sebut, kalau kita baca Quran hanya dengan tajwid saja, dah sedap dah walaupun tak ada tarannum. Apa lagi kalau kita masukkan tarannum. Tak ada tarannum, baca ikut tajwid aja. Dengung panjang, pendek, memang sedap dah. Kalamnya sangat indah. Maka selagi kita duk panggil belajar Quran tu dengan nama tajwid, selagi itulah kita tak nampak dia daripada tadabbur. Tajwid itu kena tahu makna. Kenapa dia dipanggil tajwid? Kerana arti tajwid itu elok, indah, cantik. So bila kita reti benda-benda ni semua, barulah bacaan kita jadi cantik. Kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita pun tak tahu yang kita tu apa dia? Alif ke? Mirip ke alif ke? Mirip ke ain ke? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu apa? Ke? Ke? Kita pun tak tahu. Kita diingat macam betul. Sampai tahu itulah. Kenapa? Kerana kita menamakan ilmu itu dengan nama tajwid. Tapi kenapa kita fokus pada makna? Sebab kita tak panggil itu tajwid. Sedangkan yang tu boleh tak panggil tajwid? Boleh, sebab maksud dia elok. Tajwid itu maksud dia elok. Saya sedang memperelokkan diri saya dah tahu dah baca, saya nak tahu makna dia dengan elok. Bermakna awak nak tajwid lah. Ada, saya bukan belajar tajwid, tadabbur. Manusia. Dia tahu bila dia panggil kelas tadabbur tu kelas tajwid, dia tahu nilai dia rendah. Dia tahu kata dia memperendahkan itu. Sedangkan tak. Kedua-duanya adalah tadabbur. Maka kerana itu kita kena melepaskan diri kita daripada tadabbur yang pertama masuk kepada tadabbur yang kedua, supaya apa? Supaya yang ni lah yang kita nak dapat. Yang Imam yang siapa sebut tadi? Yang Imam Nawawi sebut di akhir tu, bila kita baca Quran dengan tartil, itulah zalika aqrabu li'anna zalika aqrabu ila tawqir wal ihtiram. Maka itulah yang paling hampir kepada makna pengagungan dan penghormatan. Dan kerana wa ashaddu ta'siran fil qalbi, dialah yang paling memberi bekas pada hati. Jadi bila kita belajar, orang guru tajwid, guru Quran, dia kena ubah diri dia. Apa dia sedang ajak? Dia ajak kalamullah, nak menampakkan pengagungan. Bila kita baca tu, kita mengagungkan kalam Allah. Kita ihtiram, menghormati kalam Allah. Dan nak bagi bekas
pasal itu di hati, pasal itu kita nak sebut alif bunyi dia a di atas i u, supaya orang tahu sebut dengan betul kalam, dan pahala dia sebesar-besar pahala. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Quran dan mengajar Quran. Lepas tu Al-Imam Nawawi masuk fasal yang berikutnya, iaitu dia kata faslun wa yustahabbu idza marra bi ayatin rahmatin an yas'alallaha ta'ala min fadlihi, wa idza marra bi ayatin azabin an yasta'iza billah min syarri aw min azabi, aw yaqul Allahumma inni as'aluka al-afiyah aw as'aluka al-afiyah min kulli makruhin aw nahwi zalik. Imam Nawawi kata pada kita, ni tajuk ni, ini gazet saja tak baca, iaitu memohon kurnia Allah saat membaca ayat rahmat. Jika membaca ayat tentang rahmat, hendaklah memohon kurnia Allah. Dan ketika membaca ayat tentang azab, hendaknya meminta perlindungan dari keburukan azab. Atau dengan berdoa, Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, sungguh aku memohon keselamatan. Atau as'alukal afiyah min kulli makruhin. Aku memohon keselamatan dari segala hal yang tak disukai. Itu di antara contoh doa. Kita jumpa ayat tak elok, pasal cerita pasal neraka. Bukan ayat tu tak elok, kisah dia tu. Ayat Tuhan kesemuanya elok. Kita tak seronok dengar ancaman. Kita minta Allahumma inni as'alukal afiyah. Atau Allahumma inni as'alukal afiyah min kulli makruh. Ya Allah, aku minta keselamatan min kulli makruh, daripada tiap-tiapnya makruh. Apa dia? Yang aku tak suka, aku benci. Masuk neraka, bicara akhirat, semua cerita tak seronok. Selamatkanlah aku, ya Allah. Lepas tu An-Nawawi nak bawa pada kita dalil-dalil apa yang pernah terjadi kepada Nabi dan para sahabat. Kemudian dia buka pada kita tajuk, kita disuruh menghormati Al-Quran. Kena ihtiramul Quran. Kena tunjuk penghormatan kita pada Quran. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan? Ya, sahabat. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Sahabat kata masa Quran turun tu, Quran turun sekali dengan 7 qiraatkah atau macam mana? Quran turun dengan satu bacaan aja. Kemudian Nabi yang bagi tahu ayat ni boleh baca macam ni. Ayat ni boleh baca lagu ni. Berdasarkan kejadian tertentu. Masa diturun tu dia dengan satu bacaan macam kita duk baca ni. Tapi bila macam Fatihah turun, dia turun macam itulah. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Dia turun lagu tu. Baca. Okey. Tapi bila Nabi hidup dengan sahabat, bila dengar sahabat baca Maliki Yaumiddin, tak dengar dia punya bacaan ma tu. Dengar macam pendek, Maliki Yaumiddin. So bila ada perbalahan, macam sahabat lain kata, awak hang baca lagu ni. Maka Nabi bagi endorsement. Tak, Nabi kata, Maliki Yaumiddin boleh dengan Maliki Yaumiddin. Maka yang kata 7 qiraat tu datang bila? Dalam proses tu. Sementara 30 juzuk tu nak turun secara kesempurna. Maka dia boleh baca lagu ni. Abdullah bin Mas'ud lah dia antara orang yang paling banyak dapat hal-hal yang macam ni, dan para sahabat merujuk dengan dia. Macam Allah sebut dalam ayat, afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Atau akhir Sina Ali baca, afala yanzuruna ilal ibil kaifa khalaqtu. So jadi masalah. Kenapa baca lagu ni? Tak, dia kata boleh.
Qiraat itu qiraat yang dibenarkan, boleh baca. Waladhdallin, waladzalin, boleh. Bagi orang yang memang lidah dia. Apa itu? Sepanjang tempoh itulah. Bukan masa Quran turun tu Jibril diulang 7 kali macam ni boleh ada. Dia turun nafas, lepas tu dia masa itu, time itu yang Nabi akan betulkan. Boleh sahabat? Wallahu ta'ala alam. Ada soalan lain? Ya, sahabat. Wallahu ta'ala alam, Allah maha mengetahui. Kalau imam baca satu bacaan yang tak betul, makmum tahu, kita kena tengok tempat dia. Tempat dia. Contoh macam ni. Abdullah bin Ubay pernah tak tegur satu orang. Abdullah bin Ubay ni qari terkenal. Zaman Nabi kan, Umar ambil dia semayang. Imam tarawih. Silap. Abdullah bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab. Yang tu Abdullah bin Ubay, silap. Saya tarik balik. Abdullah bin Ubay ni apa? Bapa munafik. Ubay bin Ka'ab. Tersilap. Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab, Umar ambil dia jadi imam kan? Dalam Riyadhus Salihin, Nawawi bawa hadis tu. Jibril turun baca surah Lam Yakunin. Turun surah Lam Yakunin. Habis baca. Sampai habisnya. Zalika liman khasyiya rabbah. Jibril kata sepatah kat Nabi. Jibril kata, Muhammad, baca surah ni kepada Ubay bin Ka'ab. Baca bagi dia dengar. Pergi baca kat dia. Habis pun Nabi cerita wahyu turun. Nabi kata, mana Ubay? Kata, saya dah ya Rasulullah. Nabi kata, Jibril pesan kat aku, baca surah ni kat hang. Ubay kata, Jibril sebut nama aku. Nabi kata, Jibril sebut nama hang. Dahsyat dia. Dia pernah jadi makmum pada satu semayang. Bacaan dia yang sepatutnya dibaca Ghafuran Rahimah. Kawan tu baca Ghafurun Rahim. Bermakna dia buang alif. Alif tu dia buang. Ubay bin Ka'ab tak tegur. Kenapa? Kerana tak mengubah makna. Dia tegur bila? Dia tegur lepas semayang. Lepas semayang dia tegur, dia kata, lain kali jangan baca lagu ni. Jadi bacaan-bacaan yang kita rasa nak tegur imam ni, yang kita rasa bacaan tu boleh batal semayang, baru kita tegur. Macam dia baca, kita dengar dia baca macam tak cukup sabdu kita dengar. Kita boleh ihtimal kita salah dengar. Kita dengar dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nampak macam layang. Kita boleh ihtimal apa? Telinga kita. Sebab yang tu kalau kita nak betul leceh. Duduk iya, selagi iya dia tak masuk dengan padu iya kita kan. Jadi kelas tajwid dan sembahyang. Jadi kita tegur yang mana? Kita tegur yang ayat ni bercentum dengan ayat lain. Macam ada imam dia baca sabihis tak terkeluar wadduha. Kita apa? Pendek sabihis dia. Yang tu kita tegur. Dia nak pergi ke surah lain, yang tu kita tegur. Dan kalaulah kita tak tegur, maka tidak menjadi dosa apa-apa ke kita. Kalau kita duduk tu sah nombor 3, sah nombor 1, nombor 2, siapa pun tak hafal. Dia baca, kita duduk nombor 3.
suara kita tu nak pergi tu melangkau. Hal lagu tu kita tak tegak apa. Dan kita imam, kalau kita jadi imam, kita baca surah tak mai. Tengah-tengah baca tak mai. Jadi kata suddenly disappear. Tiba-tiba dalam doa elok. Wasanuyasiru dia mai dah. Wasanuyasiruhu fa amma man a'ta wattaqa. Pindah surah lain dah. Kalau kita sendiri jadi lagu tu, kita rokok terus. Rokok aja. Bangkit, masih ada rakaat yang baca kuat, baca surah. Ulang balik tak apa. So kalau kita duk push lagi, kita nanti jadi apa? Takut dia ganggu kita lah. Yang penting Fatihah kita clear, tak apalah. Walaupun 2 ayat. Sabbihisma rabbikal a'la. Dia jam. Apa lagi ayat a'la? Duk ingat dalam Quran. Tambah kalau kita duk hafal 2 surah yang kalau kajian duk hafal Sabihis dengan duk hafal ayat start dengan yusabbaha ka sabbaha lillah ka, dia nanti duk baca Sabihis marabbikal a'la al-azizul qudus. Ni surah baru ni. Ayat macam tu elok kita tegaklah. Kalau tak tegak pun tak menjadi suatu kesalahan. Boleh sahabat nah? Imam dia tak main kan? Dia baca surah lain. Pendek lah. Dia tak main, dia terus baca surah lain. Ya, boleh juga. Boleh juga. Dia tinggalkan surah tu, dia episod pun boleh juga. Jadi yang pentingnya dia jangan layan. Maknanya hafalan dia terganggu lah. Hafalan terganggu ni mungkin tadi siang makan mi kuning tak ada chop halal ke. Mungkin tokoh tak tahu siapa buat ke. Kan? Di mana? Di Perlis. Ada satu restoran Cina. Tapi orang Melayu lah. Kangak. Satu tempat nak naik feri tu. Situ kan. Ada ramai orang Cina sungguh. Saya nak abang restoran aja Pak Cik sampai yang jujur dia. Tu kan. Saya pergi tanya. Dia pajak saya pergi kat dapur dia. Saya tanya, siapa yang masak? Saya kata kat kawan tu, saya kata ni first time halal ke? Itu kata saya pun tak tahu nak kata apa. Dia kerja situ lah. Ayak siapa buat? Dia kata ayak orang kita buat. Tapi masak dia kata Cina. Saya masuk ke dapur tengok. Cina betul ya? Cina sungguh lah. Jadi mestilah halal kan? Based on keyakinan lah. Pasal tengok ustaz kepala kipiah pun pergi. Semua orang bakal duk pergi kan. Dia makan pun bukan makan biasa-biasa, makan dahsyat-dahsyat. Seafood dia pun makan, nasi goreng, udang. Dia pun makan macam-macam lah. Jadi kalau tak halal, tak boleh lah kan. Dia mesti hukum adat tu kena dia ambil kira. Tapi ada orang bila dia baca, dia makan makanan orang ni, tukar chef ni, tukar hafalan terganggu. Sabbihisma rabbikal a'la. Dengar wan najmi iza hawa. Duduk pergi merapik lah. Maka ulama-ulama dalam bidang hafazan kata kalau benda tu kerap jadi kat kita, maka eloklah tinggal. Kalau kita makan sesuatu ataupun kita tercakap sesuatu, kita terbuat sesuatu atau kita duduk dalam satu situasi, lepas tu dah berakhir benda tu, hafalan kita ganggu dan benda tu berulang. Jadi aja benda tu, hafalan kita akan ganggu. Libat aja benda tu, hafalan akan ganggu. Maka ulama-ulama dalam bidang Quran ni dia mengambil ibrah, iktibar bahawa tinggalkanlah kebiasaan tu. Dia tak best untuk kita.
bukan menghukum untuk diri kita. Tinggallah. Kita duk cari macam mana ni kan, sebab ada riwayat kan, syakautu ilal waqi' su'an hifzi, aku jumpa Waqi' bin Jarrah, aku tanya apa sebab hafalan aku jahat. Apa Waqi' jawab? Dia kata tarkul ma'asi, tinggal maksiat. Bi annal ilma nur, ilmu tu adalah cahaya, dan cahaya tak masuk dalam hati orang yang maksiat. Kalau maksiat apa? Makanan tak maksiat. Keraguan kita terhadap makanan tu maksiat. Kita ragu. Ragu tu jahat. Kenapa kita ragu? Kerana kita duduk kondisi tu. Pasal kita dilatih, makanan ni syarat makan orang. Kita tak dilatih daripada awal. Orang yang makanan ni siapa kena masak? Orang Islam, orang Melayu. Dulu dia tak kata Islam, dia kata Melayu. Melayu. Sekali dia pergi makan, bukan Melayu masak, dia kena rasam India masak. Allah, dia ganggu. Maka yang jahat di situ bukan rasam. Yang jahat tu taradud, keraguan tu timbul. Bila datang keraguan tu, dia kacau hafalan kita. Maka tinggalkan kebiasaan tu. Supaya jangan layan ragu tu. Kita tak kata syubhah, kita kata taradud. Taradud ni maksudnya dia muncul keraguan pada benda yang tak menasabah. Bila keraguan tu akan hilang? Bila kita tinggal situasi itu, baru dia hilang. Kita dah pakai kepiah ni. Kita pakai kepiah mengaji Al-Tibian ni. Tak tahu sekali pakai selendang semua macam ni. Datuk dengan uniform pakcik macam ni. Sekali kita pergi makan lencikang Cina. Alamak. Kita pergi makan lencikang Cina. Makan lencikang Cina tak haram. Asalkan memang lencikang lah. Sebab lencikang tu apa dia punya ingredient dia? Buah-buahan. Bukan syarat potong buah tu orang Islam. Syarat sembelih binatang aja orang Islam. Takkan buah masuk dalam binatang kena sembelih kot. Kupas buah tak syarat orang Islam. Syarat dia tak ada najis, bersih. Okey. Tetapi taradud kita jahat. Tu apa dia taradud tu, Mak? Keraguan kita sebab kita masuk benda yang bukan adat. Dia taradud kita. Dan kita duk cari, pasal apa aku lupa surah ni? Kita tak tahu kata taradud, kita duk kata mesti aku pasal aku makan benda ni. Mesti pasal aku masuk kedai ni. Taradud itu jahat. Maka matikan sebab taradud. Jangan duduk dalam kebiasaan tu. Tapi kalau kita pergi makan lencikan Cina, lepas tu kita pergi kena tapai Cina, tak ada taradud apa? Tak apa, boleh. Lepas kena rojak Cina, tambah 2 juzuk. Bermakna kita tak masuk di dalam taradud. Taradud jahat. Hati-hati. Terpulang pada kita dan dia ada isyarat. Pasal itu sebahagian ulama taradud tu dikira hukum. Terutama dalam bidang Quran ni, dia ambil hukum. Yang dia duk kata asam jangan makan. Pasal itulah. Pasal kebanyakan budak-budak ni, bukan zaman kita, zaman silam, mereka duduk dalam dunia tu, mereka duduk dengan berasam ni. Kita makan, bukan boleh sebut asam. Arab makan jeruk, dia lain. Arab kalau makan jeruk, macam orang Melayu kata makan apa-apa, tak nampak mak mentua lalu. Dia enjoy belum? Dia enjoy. 4 pagi dia makan jeruk. Kita tak boleh bayang macam mana dia enjoy. Ambil timun tu kan, dia jerukkan timun, dia jerukkan apa nama buah tin, dia jerukkan, dia makan, dia Allah, dia syahadu. Macam setengah orang dapat rokok kan. Dia dahsyat. Dia ralik. Dia makan asam, dia ralik makan asam. Berubah akhlak dia cakap jadi terangkat-angkat, perbualan dia bertukar, ayat dia bertukar. Lepas tu bila dia pergi tasmik balik bacaan dia hilang. Ulama-ulama zaman tu dia kata apa? Apa hang buat tadi? Kami duduk geng makan jeruk. Dia kata lepas ni hang janganlah duduk dengan geng tu. Maka ditulis dalam nota yang tidak diiktiraf.
bahawa pernah ada satu kejadian mereka ni terlibat dengan kedai makan jeruk, lepas tu hafalan mereka hilang. Bermakna itu adalah bukan kebiasaan dia. Dia masuk dunia tu dan itu mengubah tingkah laku dan hafalan dia. Maka dalam dunia hafalan tu dia kata apa yang bukan adat kita. Dan bila kita beradat dengan adat baru tu, dia kacau hafalan kita, tinggalkan saja. Tapi kalau tak ganggu apa, maka tak ada apa-apa. Dia balik pada hukum halal haram. Dia bukan masalah siapa yang masak, siapa yang buat. Masalah dia benda tu halal ke tak. Kita potong ayam, kita pergi bagi Cina masak. Nak rasa yang kata rasakan masakan tangan Cina ni, nak rasa. Ayam tu ayam kita, suruh dia masak. Rumah sebelah. Dah ada kuali pun kuali kita. Kita bagi kuali kita, sudu kita, kita bagi sudit kita. Minyak pun minyak kita, dia aja masak. Makan sedap-sedap, Fatihah lupa. Maka jangan ulang balik lah. Itu nama dia taradud. Taradud ni bahaya. Bukan pasal makanan tu. Pasal taradud. Ya. Tak ada apa-apa. Ada orang isap rokok, isap ganja, tak hilang Fatihah. Tak ada apa isap tu. Ya. Ya. Ada kapal Cina buat. 9 bulan. Ada perbezaan tak? Bacaan-bacaan kita, hafalan. Apa juga? Tak ada apa-apa. Alhamdulillah. Gua? Kerja dia tukang masak je. Alhamdulillah. Maka tak ada taradud kan? Tak ada, cantik. Alhamdulillah. Taradud ni jahat. Kita jangan taradud benda halal. Jangan taradud untuk benda yang halal. Durian. Apa? Tak boleh beli durian. Tak boleh makan durian. Beli durian Melayu kena buka, Cina tak boleh buka. Orang kita benda dia nak makan, dia pandai lah. Dia pandai-pandai lah. Jadi jangan taradud. Kita masuk kedai Cina. Tokong dia. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Begini, secara adatnya, rumah orang Islam ada lambang Allah Muhammad. Secara adat lah. Rumah orang agama Buddha ada tokong. Rumah orang Hindu ada dia punya tokong. Itu adat lah. Kedai orang Islam berbuat Allah Muhammad. Kedai orang Cina ada tokong dia. Kedai orang India, kedai orang India beragama Hindu ada dia punya tokong dia. Itu adalah adat. Adakah kerana dia bubuh tokong tu, sama ada dalam rumah dia atau di kedai dia, kita nak pergi ziarah dia sakit, tengok-tengok depan pintu rumah dia ada tokong, itu menghalang kita nak ziarah dia sakit? Tak juga. Sebab itu adalah adat. Termasuk dengan kedai dia lah. Adat dia bubuh, dia nak ambil berkat dengan dia punya kepercayaan dia, Tuhan dia. So, kita pergi duduk makan macam mana? Kita pergi duduk makan tu tidak ada larangan. Kecuali larangan nak datang bila kita mula action yang tak patut action lah. Kita pergi tepi tokong dia ambil gambar. Tak tentu hala. Pasal apa? Yang tu larangan lah. Larangan tu baru datang. Ataupun larangan tu datang dalam bentuk apa? Kita yang taradud kuat, keraguan kita kuat. Isat lagi orang snap gambar, mampu aku. Itu kita. Ketika itu datanglah larangan. Kita kena jaga maruah dan diri kita. Kalau kita akan kepiah-kepiah kan. Kalau kita pakai kepiah, jadi imam surau. Pergi makan tosai kedai Hindu. Kita bawa ada. Ataupun tepi itu nasi dalca. Tapi bau gemar tosai sedap. Kau tengok, ulama makmum nak angkat takbir belakang kita, ulama dia nampak tosai. Dia nampak dia ni baru perkenal tosai. Itu menyebabkan apa? Kita bagi masalah kepada yang tu eloklah kita jauhi, sebab dia masalah bukan kita seorang.
Tapi adakah salah masuk rumah orang kapiang ada sembahan dia? Masuk kedai kapiang ada tokong-tokong dia? Tak salah. Sama, boleh lah. Boleh, tak ada. Apa dia? Macam mana? Bulu ayam? Oh, tengok wayang. Ha? Oh, ada. Kaki wayang. Ya. Pak Haji kaki wayang. Kalau di Malaysia saya tak tahu lah, tapi kalau di Iraq, di Mesir, hak masuk wayang pakai serban ramai. Ramai. Dulu Ikhwan dia buat satu reform, satu islah. Bagaimana wayang-wayang di Mesir ni, macam mana nak Islamkan dia. Maka mursyidul am dia masuk wayang dengan jubah dia. Jadi bila dia pun start masuk, jadi bila ada movie apa-apa pun, orang agama, orang yang sayang dengan agama ni, semua pergi tengok. Menyebabkan dia berlaku peralihan. Bila geng-geng haduk merapek-merapek ni, dia bawa kapal-kapal pergi, bila tengok sekali geng jubah serban mai, dia pun tak pergi wayang tu. Macam mana? Mungkin lah. Mungkin lah. Tengok wayang. Secara adatnya tengok wayang ni tak salah. Dia satu TV tapi secara besar. Dia mega TV. Tengok di satu tempat. Cuma orang kata dia akan berlaku percampuran. Yang tu sajalah. Percampuran. Kita tak tahu depan kita ni siapa duduk. Jantan perempuan kahwin ke tak kan. Kita duk tengok. Mereka punya drama lagi dahsyat daripada drama tu. Lagi kepala dua-dua hilang. Yang tu saja syubhat-syubhat tu yang banyak. Tapi based on, kalau laki-laki masuk satu bangku, perempuan masuk satu bangku, wayang itu ditayangkan, maka tak salah. Itu tidak salah apa-apa. Tak ada masalah apa. Kita nak tengok wayang pakai kepiah, nak pakai serban lagu ni, pergi tengok wayang, pergi tengok. Baik mana Sabah dengan gambar. Tak apa. Pergi tengok gambar pelik-pelik pakai serban. Tak kena gaya lah kan. Tapi based on wayang tu tidak ada salah. Masuk night club. Night club mungkin beza sikit dengan wayang. Sebab night club ni dia ada arak. So Imam Ibn Kathir bawa satu riwayat yang sebahagian ulama kata riwayat ini tidak kuat, tapi Ibn Kathir pertahan dalam tafsir dia di bawah surah An-Nisa. Itu man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, dia tidak akan duduk dalam satu majlis yang dihidangkan arak. Ibn Kathir ambil hadis itu dia letak di bawah bab masalah arak. Jadi mungkin itu berbeza sikit. Wayang ni dia sekadar kita tengok, kita hura-hura, kita menangis, kita hayati movie. Tapi night club ni dia berbeza sikit. Night club ni dia kalau tak ada perempuan dia tak enjoy. Dia kalau tak ada, dia beza dengan wayang. Wayang ni habis tinggi kacang, beroti apa? Popcorn tu. Habis tinggi lagi apa? Aiskrim. Lagi habis tinggi lagi? Rokok. Zaman dulu lah. Ganja tu habis tinggi lah. Duduk di belakang pakai tinggi. Habis tinggi lah. Tapi dia berbeza dengan night club. Night club ni dia ada benda-benda yang mutlak. Maksiat tu mutlak. Jadi mungkin berbeza. Kecuali night club tu Fresh Orange, Coca-Cola, Pepsi. Kita kalau pergi karaoke, okey lah. Kita orang tua-tua, pergi dandut, it's okay. Tapi kalau kita pergi dengan makna night club, kalabu malami tu, night club kita pergi dengan makna kita nak pergi enjoy, dia package dia kena ada. Dia kena ada arak, dia kena ada perempuan, dia kena ada tip, dia kena ada GRO. Dia kalau tak ada benda tu macam night club tu tak berapa night. Dia tak boleh kan. Dia lagu tu lah. Jadi beza sikit lah. Dia ada beza sikit lah.
Tapi itu taradud hati ya. Itu kita jaga elok-elok lah. Pandai-pandailah jaga diri. Itulah. Boleh nah? Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad.